الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى أيضا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. صدق الله العظيم. وقال نبينا نبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقال نبينا نبي صلى الله عليه وسلم من جلس عند العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمعه منه كلمتين أو مشى معه خطوتين أعطاه الله تعالى جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. وقال نبينا نبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال نبينا نبي صلى الله عليه وسلم من حياة السنة عند الفساد أمتي فله أجر 100 شاهد. Terima kasih Fadil Ustaz Rais laku pengurusi majlis yang dimuliakan, yang dirahmikan Sahibul Fadilah Fadil Tuan Imam Masjid Taman Batu Limau, Taman Batu Mesra Batu Limau, yang dirahmikan dan dimuliakan guru anda sendiri yang mulia Sahibul Fadilah Fadil Ustaz Semudi, tuan-tuan guru, Ustaz-Ustazah, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, subhanallah, selamanya dan seadanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan kasih dan sayangnya kepada kita. Dengan sama-sama kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan dengan kekuatan, diberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke rumahnya dan dalam ramai di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam ni ramai yang kalut dengan sambutan tahun baru. Di jalan penuh kereta, ada orang yang berada di dalam kereta, ada orang yang berada di kedai makan, ada orang yang berada di shopping kompleks. Tiba-tiba Allah Ta'ala memilih kita ramai yang tertib ini untuk sama-sama kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, iaitu yang dinamakan masjid. Dan kita dilayani dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, jadi di mana yang dimaklumkan oleh Tuan Pengurusi tadi, anak ni mai ganti.
Kalau nak ikut tak layak tahun ini pada tutup guru kita banyak pada tahun ni. Tayar ganti dengan tayar hak baru tu dia tak sama lah. Kan? Tayar spare hak bawah bonet kereta kita tu dia dekat 360 kilo je boleh jalan. Lepas tu kena tukar. Jadi tayar ganti tu dah butuh lah. Ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diketemukan oleh Allah untuk sama-sama kita melihat satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita, yang merupakan satu perkara yang paling asas untuk menjadikan kita ni adalah seorang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Di mana yang disebut dalam Al-Quran yang dibacakan tadi, dalam muqaddimah tadi, Allah Ta'ala menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat Allah Ta'ala mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan itu dengan beberapa darjat. Ayat ini selalu kita dengar dan ma'ruf di kalangan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat golongan orang yang ada ilmu ni dengan beberapa darjat. Mengikut tafsiran daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas menyatakan dalam ayat tersebut para ulama diberi, orang-orang alim ini diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa darjat. Jadi setiap satu darjat ataupun diangkatnya darjat orang alim ni mana, iaitu sebanyak disebut oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu beza di antara orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu tu. Beza orang yang ada ilmu sebanyak 700 darjat. Dan setiap satu darjat 500 tahun perjalanan. Nak harap kepada kita apa? Nak harap kepada kita bahawasanya orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tak ada ilmu itu beza. Sebab tu Allah Ta'ala persoalkan dalam ayat yang lain, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mereka itu mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sama tak orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Maka jawapannya tak sama. Sebab tu di antara tajuk perkongsian kita pada malam ini, iaitu bagaimana kepentingan ilmu dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridah. Mengaji itu faridah, adalah satu kefarduan. Kita duk dengar selalu hadis ni, kita duk hafal lah. Dan alhamdulillah, anda yakin dan percaya yang berada di hadapan anda pada malam ini semuanya di antara orang yang memang duk mengaji lah. Cuma malam ni kita main, kita nak masuk tahun baru ni, kita nak cas. Kita nak sebut bahawasanya apakah kelebihan orang-orang yang mereka ni Allah Ta'ala campurkan dalam hati mereka kasih kepada pengajian. Maka untuk mengasihi kepada ilmu, mengasihi kepada pengajian itu, terlebih dahulu kita kena kenal apa dia faedah daripada ilmu tersebut. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridah, mengaji itu adalah wajib. Baik Ustaz, wajib tu mana Ustaz? Wajib sembahyang dengan wajib untuk ilmu sama tak? Dia tak sama, tapi lebih kurang serupa.
Mengaji ni, maka bila sebut dalam talabul ilmi fariḍah, Nabi kata tuntutlah ilmu itu kefarduan. Maka ulama muhaddisin membahaskan tentang kalimat ilmu. Ilmu yang dimaksudkan dalam matan hadis tersebut apa dia? Iaitu setengah ulama mengatakan ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada pendapat ulama hadis iaitu berkaitan dengan mengetahui hal ehwal hadis dan juga Al-Quran. Nabi suruh mengaji, wajib mengaji ni ilmu apa? Yang pertama ulama hadis kata apa? Ilmu hadis dan juga ilmu Al-Quran. Pendapat ilmu ulama fiqh, dalam ulama fiqh mengatakan talabul ilmu di situ tu bermaksud iaitu kewajipan kita mengetahui berkaitan dengan hukum halal wal haram. Dan jumhur ulama menentukan bahawasanya perkataan ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang bermaksud iaitu kewajipan manusia mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi ilmu dalam matan hadis tadi disebut apa? Iaitu berkaitan dengan apa? Di antara ulama kata kena mengaji bab halal, kena mengaji bab haram, kena mengaji bab hadis, kena mengaji bab Al-Quran. Tapi jumhur kata ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hablum minan nas wa hablum minallah. Cara kita nak belajar hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Maka terbit daripada perkataan ilmu tadi, ulama menyatakan talabul ilmi, wajib mengaji ni ilmu mana? Iaitu 3 ilmu. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu fiqh, ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Kita wajib mengaji ilmu yang pertama ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Banyak. Ada panggil ilmu tauhid, ada panggil ilmu usuluddin, ada panggil ilmu kalam, ada panggil ilmu aqaid. Kasratul asma tadullu ala usaratul musamma. Banyaknya nama tu nak menunjukkan kata mulianya ilmu tersebut. Jadi nombor 1 sekali hak wajib kita mengaji pada ilmu tauhid. Hak ni yang ramai di kalangan kita banyak mengabaikan tentang kefarduan dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kita tengok dalam kitab Matla'in Badrain ada menyatakan yang disebut sebagai kefarduan, fardu, kewajipan kita nak mengaji ni, kena mengaji ni sampai tahap mana? Iaitu sekira-kiranya kalaulah kita ni orang yang belum mengetahui tentang 3 ilmu tersebut, maka kita kena keluar cari pergi mengaji sekira-kira sehari perjalanan. Maksudnya perjalanan iktibar jalan kaki, pergi pagi, balik petang. Kata guru ana, kalau kita kira lah, kita jalan pagi sampai petang, balik lebih kurang 25 km ataupun 23 km. Maksudnya apa? Kalau seseorang tu dia tak mengaji, dia tak pergi cari ilmu, dia meninggalkan daripada mengaji. Sebulan sekali berkasar, setahun sekali, dah tiap-tiap hari. Ilmu apa? Tiga kasar dulu. Maka dia kena keluar pergi cari. Contoh kata masjid ni tak ada, kena bina batu 3. Batu 3 tak ada, gurun tak ada, guang tak ada, 17 tak ada, kota. Sini dengan kota ada tak? 25 lebih kan? Sini pergi gurun, sini pergi 8 kilo lebih kan? Sampai kota tak ada di kota, barulah terlepas daripada apa? Kewajipan menuntut ilmu.
Kalau tak pergi cari, kalau tak pergi, kalau dalam keadaan kita ni jahil, tak tahu dalam bab yang 3 kita sebut tadi, maka dosalah orang yang meninggalkan daripada menuntut ilmu. Sebab tu, kepatuhan menuntut ilmu ni adalah satu perkara yang sangat penting. Baik Ustaz, dalam banyak-banyak duk ngaji ni, nak kena ngaji ilmu apa dulu? Yang pertama, ulama kata bahawa ilmu usuluddin. Ilmu bagaimana kita nak mengenal Tuhan yang menjadikan kita, yang menjadikan seluruh alam ini. Bagaimana kita nak yakin, kita nak percaya dengan khairun wa syarrun min indillah, yang baik, yang buruk daripada Allah. Bagaimana kita tengok orang sekarang yang mereka tidak mendalami dalam ilmu tauhid, aqaid, pegangan mereka tentang Allah, kepercayaan mereka, keimanan mereka kepada Allah agak rapuh. Bagaimana mereka melakukan kerosakan dalam amal ibadah. Sebab itu disebut la tasih ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah sembahyang seseorang kamu selagi mana kamu tidak kenal Allah. Oh, sembahyang rajin, sujud saja 3 jam semua. Tayar akhir 12 jam. Contohlah kata sembahyang malam 3 hotel rakaat, tapi Allah tak kenal, la tasih ibadah. Tak sampai. Tak sah amal ibadah sah. Pasal apa? Pasal sembahyang tadi, amalan yang dia buat tadi, dia nak hantar kat siapa dia tak tahu. Contoh kita lah, kan? Kita tulis satu surat, kan? Kalau kita nak hantar barang ni barang elok lah, barang hadiah kita beli mahal. Kita pun tulis apa semua, bandu kotak tu bagi elok, cantik apa semua, kan? Kita pun pergi ambil kertas satu, kan? Atas JNT ke apa, kita pun tulis nama Muhammad. Pulau ingat. Kita pun pergi hantar. Pergi hantar. Duduk seminggu, kawan dia tak sampai. Duduk seminggu lebih, tengok-tengok barang tu main. Kata, saya pasal buat tak hantar ni, saya hantar suruh pergi kat Muhammad. Dia kata, Assalamualaikum, Pak Long, minta maaf. Muhammad dekat Pulau Pinang, dah 300,000 orang, nak pergi cari atas tu. Nah, apa orang yang kita nak hantar tu kita tak kenal, maka barang kita sampai dah? Tak sampai. Begitulah amal ibadat yang kita buat. Bila mana kita tak kenal Allah, maka la tasih ibadah. Ramai mana manusia pada hari ini yang mereka ragu, mereka syok dengan rezeki Allah, malahan mereka sanggup menggugurkan anak, menjarangkan kelahiran. Kerana apa? Kerana takut rezeki mereka tak cukup. Pasal apa? Pasal akidah mereka, kepercayaan mereka kepada Allah sangat rapuh. Sebab itu yang pertama, perkara yang paling penting kita belajar adalah ilmu tauhid. Kita tengok kadang kawan-kawan kita, bila mana Allah Ta'ala beri kepada dia musibah, dengan kematian, dengan sakit dan sebagainya, nanti dia duduk tanya, pasal apa? Pasal apa? Pasal apa kena kat aku? Awak tak kena kat orang lain? Pasal apa jadi kat aku? Duduk pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Terjun je betul pula bina. Pasal apa? Pasal keimanan, pegangan kepada usuluddin, mengenal Allah. Sebab tu yang pertama, ilmu yang wajib kita belajar iaitu ilmu tauhid. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya masjid kita ni ada tutup urusan mengajar ilmu tauhid. Dan ramai di kalangan kita pun nak pulang di pondok, pondok untuk uji salih. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat besar. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua yang wajib kita belajar, apa dia? Iaitu ilmu yang dinamakan ilmu fiqh, ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh ini dia terbahagi kepada 4. Yang pertama ilmu dipanggil rubu' ibad. Yang kedua rubu' muamalah. Yang ketiga dia panggil rubu' munakahat. Yang keempat dia panggil rubu' jinayah. Fiqh ni bukan bab sembahyang bab. Kita kena mengaji bab sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang membatalkan ayat sembahyang.
haji, puasa, zakat dan sebagainya. Dan kita juga kena tahu bagaimana kita nak muamalah. Hukum jual beli. Bolehkah kita angkat jual beli racun? Bolehkah kita nak buh racun, nak buh baja di baja di ayam di pokok kita kata, ni saya beli baja di ayam RM3 jual. Boleh tak? Bagaimana hukum jual beli, sewa menyewa? Kita berbagi nampak? Berbagi untung, kita nak buat syarikat, nak bedak sama banyak. Maka dalam rukuk muamalah. Dan bagaimana disebut pula dalam bab nikah cerai kita. Bab jinayat, hukum, hudud, qisas, takzir dan sebagainya, maka duduk dalam ilmu fiqh. Dan ilmu yang terakhir iaitu berkaitan dengan ilmu tasawuf. Alhamdulillah, semua akidah umat elok lah. Yakin, percaya, khairun wa syarrun min indillah. Allah bersifat sekian-sekian. Allah, kita percaya kepada qada dan qadar. Kita beriman kepada malaikat, beriman pada bahawasanya adanya hari kiamat. Alhamdulillah, selesai dah. Bab semayang pun selesai, semayang pun elok, sujud elok, rukuk elok. Ni tanya-tanya, lama dah ngaji bab semayang lah, lama dah nak tanya sikit kan. Kebetulan dia meneman kawan dia, tengok dia ni duk ngaji walaupun ajak lah dia teman nak bona dia angkat nikah. Dia kata tak masalah, boleh jom. Dia pun pergi lah. Pergi nak ajak meneman. Tok Imam tu tanya pengantin. Ni pengantin dah nikah ni lah. Kawan tetap duduk tepi ke masalah, kawan duduk ngaji tiap malam kan. Hang jangan beritahu. Hang tak ni, hang balik belakang. Tak luar tak kan. Masalah kau ni. Imam pun kata pengantin, ucap tengok. Dia pun ucap. Istighfar. Baik, sebelum nak jadi suami orang ni, nak tanya mana sikit. Boleh tak tolong sebut berapa rukun istinja? Pengantin tak sah ni tanya-tanya rukun istinja apa? Kuih, Pak Nur dia belakang, ada tinggal di Pak Nur. Kuih tak sampai. Rupanya Pak Nur tak sah, ada kemah ni, dia renjak. Lagi dia kuih, lagi renjak. Pasal apa? Pak Nur pun tak ingat. Rukun istinja ada apa? Kita kalau kata buat kalut lah, terkejut tergempak malam ni kata, Pak Nur boleh mungkin cerita satu, rukun istinja ada apa? Rukun istinja dia batu tu kan. Dia ada batu. Dia batu tuang yang apa? Sebab tu ilmu fiqh penting. Baik, alhamdulillah ilmu fiqh, ilmu fiqh, bab sembahyang, bab selesai dah. Tiba-tiba bila dia sembahyang pula, sembahyang elok dah semua, sah dah. Syarat ambil sembahyang, syarat sujud pun sah dah. Syarat sembahyang pun sah, rukun semua sempurna elok. Tiba-tiba sembahyang pasal apa? Sembahyang pasal orang. Main masjid, sembahyang sunat, balik ke rumah, sunat pula, sembahyang baju pun tak nak, sembahyang rumah. Mereka dekat saja lah. Baik sah dah banyak semayang sah. Tapi nak boleh pahala, tak boleh pahala, duduk mana? Duduk dalam ilmu tasawuf. Semayang bagus lah. Tapi semayang pasal apa? Semayang pasal bini lah. Semayang pasal pak mentua. Maka tak hasil pahala semayang sebab apa? Sebab semayang tadi tidak dibersihkan. Dengan apa? Dengan kebersihan ataupun dengan bersihnya hati. Sebab tu nak sembahyang ni, yang pertama kena bersih apa? Yang bersih i'tiqad kena bersih. Yang kedua kena bersih apa? Suci daripada hadas dan najis. Dan yang ketiga kena bersih apa? Suci hati lain daripada Allah. Kalau sembahyang kita, sedekah kita, baik alhamdulillah sempurna syarat sah. Tiba-tiba tasawuf tak ada. Ada apa? Dalam hati ada riya, dalam hati ada ujub, dalam hati ada dengki, dalam hati ada takabur, dalam hati ada sum'ah,
maka tak menghasilkan pahala kebajikan seseorang yang melakukan bila mana hati dia mempunyai sifat-sifat yang tercela tersebut. Tengok kawan lalu tepi rumah dia buat innal ladina mula macam pelan dia. Ya, dengar selesai ya. Tabarakalladzi Nuh lagi kawan dengar. Kata baca Quran. Main masjid kata. Semalam hujan lepak tu. Hai, hujan waktu mana? Dah mungkin 3 ke 4 malam. Hai, tak dengar tu. Oi lepak. Oi hang tak tidur tu. Dah aku mungkin dia tahajud. Bukan nak abang semayang tu, nak abang tahajud dia tu. Maka binasa amalan tersebut. Sebab tu lah, talabul ilmi fardiyah ala kulli muslim wal muslim. Mengaji ini adalah satu kefarduan yang sangat penting. Ilmu apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ni wajib. Tak mengaji ilmu astronomi tak apa lagi. Tak mengaji ilmu hisab tak apa lagi. Tapi kalau tak mengaji ilmu ni, maka kita dibanding dengan taklifi, dan orang yang tak mengetahui dan dia tak belajar, maka hidup dalam keadaan yang berdosa. Nauzubillah. Ibu yang dirahmati Allah. Maka bagaimanakah ataupun apakah kepentingan, adakah ilmu lebih penting daripada ilmu? Dah Ustaz nak cerita pasal ilmu ni Ustaz. Ilmu ni pun penting juga lah Ustaz. Benda tu penting juga. Tapi nak apa Ustaz? RM2 pun penting juga lah. Ustaz tak RM2, Ustaz nak pun minyak dengan ajak kami pun tak boleh. Dah kita kata ilmu penting. Ilmu dengan RM2 sama penting. Hak mana yang lebih nilai pada kita? Hak mana yang banyak kita guna? Baik, hari ini kita buat perbezaan sikit bagi kita nampak. Ilmu dengan duit, mana nombor satu? Duit dah ada, kita kata ilmu. Baik. Duit ni, contoh duit tadi. Duit ni kita guna bila? Guna bila ada duit kan? Tak, bila ada duit pun kadang-kadang ada tak boleh guna, betul tak? Baik, kita buat contoh, satu contoh. Kita buat satu contoh. Ibu ayah dia satu hari naik bas. Teringat kat cucu lama dah duduk Kuala Lumpur dengan PKP apa, tiba-tiba baru lepas PKP, maka baru boleh pergi tengok cucu di Kuala Lumpur. Maka ambil dah tiket bas di turun tu, tapi Kuala Lumpur. Kebetulan pula ibu-ibu ayah-ayah pada hari itu puasa, dia biasa puasa Khamis Jumaat puasa. Sebelum nak pergi tu pergi lah pay dulu sampai pada mau keluar RM2,000 pay lah bila nak pergi jalan ni kan. Baru dah bukit ada RM2,000 nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi jumpa cucu. Maka bas ramai lah pukul 2 petang ataupun naik bas. Tawak bekal pun lah pasal kita puasa tu tekan lagi R&R tak lah. Kita pun naik bas pergi. Elok sampai pukul 7 lebih, tengok-tengok, ni nak buka puasa dah ni. Tengok-tengok bas kita naik kat sana ni pun kono masuk R&R. Kita kata cantik. Macam ni lah travel bas. Macam tak tahu pun nak buka puasa ada sini R&R. Kita pun bas tak pun tidur tengok sembok tu dia tulis. Dia buat lambang bulan. Lepas tu dia buat lambang orang lidi tu, lelaki dengan perempuan. Satu je. Hak cancang dengan karpu tak ada. Ingat, kita pun tak paling tengok Allah. R&R hak orang kita sah ni. Boleh kencing dengan berak, dengan boleh semayang saja. Hak orang dia tak ada. Kita nak buka puasa. Kita ada duit, dalam bagi kita ada RM2,000.
Baik, dia tanya ibu-ibu ayah-ayah. Kalaulah pada ketika tu ibu-ibu ayah-ayah ada 1.4 juta, bunuh tak ibu ayah-ayah? Bukan kata 2,000, 4 juta dalam paket ni. Tapi semua nak beli ayam menjadi satu, nak beli apa? Nak beli karipak juga. Apa? Jadi boleh buka puasa Maka pada ketika tu, walaupun duit kita banyak, maka tak berguna duit kita. Berbanding dengan ilmu yang kita perlukan, start daripada kita cedek mata sampailah kita pejam mata, maka kita memerlukan kepada ilmu. Orang yang ada ilmu, bila mana dia cedek mata, dia kata apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, semalam matikan aku, hari ini kau buka mata aku, kau hidupkan aku. Dia bangun dengan perasaan yang penuh syukur. Dia masuk tangga, kaki kiri, keluar kaki kanan, nak masuk baca doa. Dia nak muamalah dengan anak dia nak muamalah dengan isteri dia nak muamalah dengan tempat kerja dia nak semua start daripada pejam mata sampai dia cedek mata pula, daripada cedek mata sampai pejam mata, maka dia memerlukan kepada ilmu. Ramai mana pada hari ini kita melihat orang yang tidak meletakkan ilmu sebagai satu perkara yang utama, maka dia melakukan kerosakan bukan kepada diri dia sendiri, tetapi kepada seluruh ahli keluarga dia. Ramai mana yang tak faham dengan yang dikatakan makanan halal dan haram. Dia pergi kerja masuk sekian, dia balik sekian. Sepatutnya masuk pukul 8, balik pukul 5. Dia masuk pukul 8, balik pukul 4. Ataupun dia masuk pukul 8, dia claim mati. Semua kawan pula paskat lagi lebih. Maka dia telah melakukan kerosakan bukan pada diri dia sendiri sahaja, tetapi kepada anak bini dia. Kenapa? Kerana dia memasukkan makanan yang syubhah dan yang haram dalam perut anak bini dia. Pasal apa? Pasal ilmu bukan keutamaan. Ramai mana yang tak meletakkan ilmu sebagai satu perkara yang utama, dia melakukan kerosakan untuk diri dia sendiri. Bila? Dia pergi pam minyak, pam nombor 3 30. Pam 30. Ada angkat dia beli? Tak. Tak, Ustaz. Duit. Tak apalah Ustaz kata duit dengan ilmu tu, ilmu penting tak apalah, betul tak? Ustaz, satu lagi perkara paling penting kau Ustaz, boleh makan. Makan dengan ilmu mana penting? Kita kata ilmu. Tak, dia kata makan penting. Baik, kita tengok. Kita makan sehari berapa? Paling banyak lah Ustaz. 3 kali. Lebih kan? Pagi kita kira, pagi tepat pada kuliah subuh. Telur kok, kau kena telur mati cerai dulu, paling-paling. Ya. Elok balik main di rumah, tengok-tengok orang perempuan pula. Nasi tak habis, mana dia goreng, buat nasi goreng. Tak makan lagi, tarik muka, buah pula. Tak, roti cerai lah. Dengan tarang burung, tak tarang burung dah lah. Ya. Buah pula apa? Nasi goreng, 2 lah. Lagi tengah hari, tengah hari buat pula gulai jenahak 3 kali. Lagi petang, boleh tengok cuaca duduk hujan, pergi orang tak dapat perut pula, makan pula boleh. Cok pisang, viral. Ya. Kemudian nak pergi masjid lagi, nak balik lewat. Panjang baru nak balik, makan siap-siap. Dia berkata makan petang maghrib, makan pula, habis. Kepala hari ni tinggal ekor, nyahak tadi ni, habis pula, 5 dah. Elok habis kuliah, dia berkata malam ni ada tahlil pula, bihun. Tu malam pertama, kalau malam ketiga nasi. Berapa? 6 kali lah. Tidur malam, mangkit pula tengkit, pasal lapar pula, bacuh pula, ayam apa? Ayam. Kopi, cicak roti 4 lagi, 7 kali. Ya. Tu kira banyak tu. Baik, dah kita tanya orang nak makan
makan paling banyak lah. Paling banyak dia makan macam mana? Apa dia orang makan paling banyak? Orang makan pinang. Mak. Tak konti-konti di mulut. Merah biar macam macam. Dalam mulut, gobek, cara gobek, rincit. Tu kira makan semua hal tu pinang. Kalau peguh dengan kambing pun roti dia tak mati. Ingat? Banyak semua makan pinang. Baik, dan tanya orang yang ada makan pinang tak ni, dia betul dalam leyak, dia pepak tak pinang tu? Dah, dia tak pepak. Dia lena dia pepak tak pinang tu? Dah, tak pepak. Maka kepentingan ilmu melebihi daripada makanan. Sebab apa? Sebab bermulanya kita kepentingan ilmu tu, kita guna ilmu tu bila? Start daripada kita celek mata sampai kita pejam mata, semua kita guna ilmu. Kita nak makan, kita nak cari makan, kita nak muamalah, kita nak berhubung dengan anak kita. Anak daripada umur setahun, daripada umur sehari sampai umur 7 tahun. Macam mana kita nak layan? Kita kena ada ilmu daripada 7 tahun sampailah umur 15 tahun, daripada umur 7 tahun sampai umur 10 tahun, daripada 10 tahun sampai umur 15 tahun, 15 tahun sampai 18 tahun, 18 tahun sampai 21 tahun, 21 naik ke atas. Macam mana kita nak muamalah dengan anak kita? Memerlukan kepada ilmu. Ramai mana orang yang sebelum ni, yang sekarang ini, yang mereka melayani anak mereka seperti mana mereka melayani anak mereka ketika mana anak mereka dalam keadaan baby. Apa yang nak semua lagi, maka terhasillah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Maka satu masa kamu akan sampai kepada zaman seorang ibu yang melahirkan tuan baginya. Lah. Pasal apa? Pasal ilmu nak melayani anak-anak tu tak tahu. Sebab tu kita katakan bagaimana kita melihat seorang bapa yang sanggup bertungkus lumus, berkorban apa saja untuk anak bini dia, tetapi dia tidak meletakkan ilmu pada tempat yang pertama. Dia sanggup membelanjakan uang yang begitu banyak untuk mencampakkan anak dia ke dalam binatang. Ramai mana ayah ibu beli pakaian yang tidak mutu aurat kepada anak-anak dia. Ibu yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebab itulah kita kata ilmu adalah suatu perkara yang sangat penting daripada segala-galanya. Ibu yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Itu baru mukadimah baca dulu. Aisyah. Pasal main jarang-jarang ni. Kalau main kerak, kita berhenti sah. Pasal main jarang-jarang. Ni boleh main ni tak tahu bila pula nak boleh main. Ibu ayah dia. Boleh tamu sikit-sikit. Baru masuk. Dan malam ni ada bawa 3 isi lah. Tak payah dapat tadi pukul 10 berhenti. Boleh tak? Malam tu lah. Boleh tak? Boleh insyaAllah. Tak duduk seorang kami nak balik. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi suka untuk anda kongsikan suatu hadis baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan ia menjadi suatu motivasi, suatu perkara yang kita boleh masukkan dalam azam tahun baru kita pada tahun ini, iaitu meletakkan suatu KPI, suatu sasaran dalam diri kita untuk tahun 2021 ni. Aku jadikan sebagai tahun aku menguasai ilmu dengan sebenar-benar. Bukan sekadar main semayang, main dengar tak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada di kalangan ramai yang orang-orang yang suka mendengar rostom ngaji ni. Kalau kita tanya dah daripada apa yang dia dengar tu, berapa puluh persen yang dia boleh amal. Yang dia dengar setiap malam tu, berapa puluh persen daripada dia dengar tu yang dia buat. Maka tak melebihi daripada 25% yang apa yang dia dengar dia buat. Kenapa? Kata ulama, di antaranya pendengar ataupun penuntut yang tidak dapat melakukan apa yang dia dengar dan dia tuntut,
adalah kerana apa? Kerana kurangnya adab dalam berilmu. Kurangnya adab dalam menuntut ilmu. Ya. Kadang kita perhati diri kita, kadang-kadang kita duduk mengaji banyak lah, kita duduk pergi mengaji. Ada hak guru tu aja, kadang-kadang kita mudah buat amal. Ada hak guru tu aja, kita masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Maksud itu bukan masalah Tok Guru, tapi masalah bagaimana adab kita dengannya. Tok Guru yang mudah kita buat tu, kita ra'i dia, kita muliakan dia, kita adab dengan dia. Maka apa yang disampaikan kepada kita terus masuk dan dijadikan ilmu yang kita dapat tu ilmu apa? Ilmu yang berkat. Maka ilmu yang berkat ziyadatul khair, maka bertambahlah kebaikan dalam diri kita. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, dan kongsikan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Bahan ini kau besar, kau bahan ni. Bapa lagi bahan ini. Sedap dia punya ini sedap. Ibu yang dirahmati Allah sekalian, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla as-salata ma'al jama'ah wa jalasa fi halqati al-'ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'alima bihi a'tahu Allah ta'ala sittan asyhar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang solat berjamaah. Nabi kata siapa-siapa yang dia sembahyang jemaah dan dia suka sembahyang jemaah. Sebab tu ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala lantik kita, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat melangkah mai ke rumah Allah, maka banyak-banyaklah kita bersyukur. Nak boleh mai sembahyang jemaah ni bukan senang. Ya. Kalau betul senanglah, penduduk taman kita ni ada berapa ribu orang, ketat. Masjid kan pasal senang, tapi pasal susah. Nak kena lawan dengan hawa nafsu, nak kena lawan dengan dunia, nak kena lawan dengan fitnah anak bini. Oh, bukan senang. Tiba-tiba Allah Ta'ala pilih kita mai sembahyang jemaah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan ingat, siapa-siapa yang sembahyang berjemaah, dia tidak tinggal 40 hari, 40 malam mendapat takbiratul ula, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia dua kebebasan. Yang pertama, bebas dia daripada api neraka, dan yang kedua, bebas dia daripada sifat munafik. Berapa banyak tak? 40 hari, 40 malam dapat takbiratul ula. Takbiratul ula ni apa? Dah setengah pendapat ulama kata dia mai sembahyang, dia takbir bersama dengan imam, ataupun kalau pandai lewat sebelum imam baca surah. Imam tak baca surah, dia dah takbir rakaat pertama tu, maka dia dapat takbiratul ula. Baik. Jadi waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan ma'al jama'ah wa jalasa fi halqal ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'alima bih a'tahu Allah ta'ala sitta asya'. Baik. Barang sesiapa solat berjamaah, dia mai sembahyang jemaah macam kita tadi, dan duduk dia di kalangan majlis ilmu, dia duduk sat, bukan pendarah balik terus tak, dia duduk sat dengar mengaji, serta mendengar kalam Allah. Dia mengaji cerita pasal apa? Cerita pasal Al-Quran. Sebab tu dalam kitab di Muqaddimah betul-betul yang kata apa? Barang sesiapa yang belajar satu daripada ayat Al-Quran lebih baik daripada seolah-olah dia sembahyang 100 rakaat. Barang siapa yang mengaji satu bab, contoh dia mengaji satu bab apa? Bab perkara yang membatalkan wudu. Mengaji habis satu bab,
maka seolah-olah dia sembahyang 1000 rakaat. Lebih baik daripada apa? Dia sembahyang 1000 rakaat. Ada sini dia betul 5 sembahyang 1000 rakaat. Ada angkat dengan dia nak selfie kan. Jangan kata 1000 tarawih 23 tu pun. Rakaat ke-8, rakaat ke-16 tu nak mangkit tu berapa pekor, pamit terlicak. Ni dia. Baru 23, 1000. Tahu. Baik. Nabi kata orang yang bersembahyang Jumaat kemudian duduk sah, dia mengaji. Wa 'alima bih, dan dia beramal apa yang dia mengaji. Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Allah Ta'ala berikan kepada dia yang pertama dia rezeki yang benar-benar halal. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini baru ni kita dikejut, kita dikemparkan dengan suatu perkara yang sangat menyedihkan kita, iaitu berkaitan dengan pemakanan kita. Daging, kan? Daging import tu, demai jenama-jenama dan sibuk pun tak banyak sangat. Dan apa yang kita dapati hampir 40 tahun benda tu berlalu. Allah Akbar. Dah tak kenguru berapa ekor lah kita makan. Mana? 40 tahun. Baik. Allah Ta'ala kata apa? Orang yang dia main sembahyang pada Jumaat, dia duduk ngaji, Allah Ta'ala berikan kepada dia rezeki yang halal. Rezeki yang halal inilah adalah suatu sumber, suatu perkara yang sangat penting dalam memastikan kemenjadian seseorang Muslim tersebut. Kita pernah dengar cerita di kalangan ulama yang begitu hebat. Ketika mana dia dapat buah apple sebiji, kemudian dia tak tahu apple ni main mana, dia ikut sungai tu, kemudian dia jumpa dengan tuan pokok apple, tuan pokok apple tu suruh dia kerja dengan dia 10 tahun, kemudian menikah. Maka dia dapat seorang ulama yang begitu hebat. Sebab apa? Di antaranya apa? Makan di tengah. Kita hari ini, bila mana kita makan makanan yang halal, makanan yang halal itu memberi barakah, memberi berkat. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair al-hidayah. Berkat-berkatnya apa? Yakni bertambah kebaikan. Bila mana makanan sumber yang kita dapat tu adalah benar-benar halal, makanan yang kita makan tu adalah benar-benar halal, maka kita akan melihat kemenjadian diri kita dan kemenjadian anak isteri kita bila mana kita menyuapkan mereka dengan rezeki yang benar-benar halal. Lah ramai mana ibu bapak duk kata, Ustaz, tolong buat ayat kawan dia Ustaz. Anak saya ni malas lah nak semayang. Tombol pintu tu 13 hari tukar dah. Subuh dia kunci dia kerak. Ciling wakah kakak. Mu kerak subuh. Nak buat macam mana lah Ustaz nak malam-malam? Baik, tanya diri kita. Apa yang kita suap dalam mulut isteri kita dan anak kita? Ustaz, anak saya Ustaz. Oh, saya cakap satu, dia belah 18. Melawan lah nak buat macam mana, buat ayat tawar nanti. Ustaz kata nak buat ayat tawar, tak ada payah, tak 20 bulan, tak 20 bulan, tawar kan. Ya. Baik, maka bila mana seseorang yang memberikan, orang yang dapat rezeki yang benar-benar halal, maka dia akan lihat kemenjadian anak-anak. Ada seorang orang tua, umur ada dalam 65. Anda ingat peristiwa ni mula-mula dia nikah. Mau nikah ya. Masalah nikah tu dia main Ustaz. Dia tak nak abang Ustaz sikit. Ya. Dia kata Ustaz nikah dah. Ustaz ingat bila Ustaz nikah, Ustaz jamu anak ni tak makan benda elok semua. Ayah misai awak tu. Kata dulu Ustaz, saya dulu main nombor ekor.
Anak nombor 1 dengan nombor 2 saya temu mereka dengan nombor ekor. Tak jadi orang tak. Lepas tu saya bertaubat, saya berhenti. Saya tak main dah. Maka saya beri anak saya, isteri saya makan dengan duit yang halal. Saya menyega titik peluh saya, Ustaz. Alhamdulillah, anak saya nombor 3 doktor. Anak saya nombor 4 kontraktor jaya. Ingat Ustaz? Ni pengakuan bukan orang tua, orang tua dekat kita. Nah, abang, makanan yang kita suap dalam mulut anak bini kita, sekiranya dia tidak daripada halal, maka tak daripada halal dia mana? Syubhah ataupun haram. Tapi orang yang dia selalu main masjid, dia sembahyang berjamaah, dia duduk ngaji dan dia amal apa yang dia mengaji, a'atahu Allah Ta'ala rizqu minal halal. Allah Ta'ala berikan kepada dia rezeki benar-benar halal. Oh, lah payah nak dapat rezeki halal. Kan? Hak kerja kerajaan, cara kerajaan. Hak motong, cara motong. Hak buat pedang, cara pedang. Hak kerja swasta, cara swasta. Oh, payah. Hak cara motong. Nak beli rezeki halal, payah. Dia motong. Oh, bahan kat genggam, boleh potong. Orang ni satu pot sekilo, dia sekilo setengah. Masa pot banyak sangat tu, bahan dia gulung buah dalam tu banyak. Maka campur halal dengan haram. Orang buat bendang, cara buat bendang. Mana? Kecoh alung. Padahal alung dia 4 alung. Dia buat mesin, dia buat teti, dia buat teksi. Dia buat traktor, teti mana dia buat bendang ni? Dia buat traktor, dia kata apa? Bendang tu 3 alung semua. Maka bayar atas 3 alung semua. Kecoh tak? Kecoh. Orang kerja swasta. Masuk pukul 8, balik pukul sekian. Dia masuk pukul ni, balik pukul ni. Abang kat kawan lah, satu lepaskan tu kan. Aku nak ambil OT 3 jam. Pulang dah. Maka, payah. Kita nak dapatkan rezeki yang benar-benar halal. Yang kebanyakannya, syubhah. Tapi orang yang mengaji, orang yang dia melazimi solat berjamaah, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia rezeki yang halal. Sikit ni, anda nak bagi 3. Dia ada 6 teknik kita. Yang kedua, Nabi kata apa? Orang yang dia sembahyang jemaah dan dia mengaji dan dia amal apa yang dia mengaji pada Allah Ta'ala beri dia wa yakhdu min al-azabil qabr. Allah Ta'ala bebaskan, selamatkan dia daripada azab kubur. Allahu Akbar. Ibu ayah yang berhormat Allah sekalian, saya teringat satu kisah yang berlaku kepada Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu hari Sayyidina Uthman dia lalu di tanah perkuburan sama dengan sahabat lain, jalan-jalan sampai tempat di tanah perkuburan. Tiba-tiba Sayyidina Uthman ni menangis, dia terkesak-kesak. Maka sahabat yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Uthman, pasal apa yang hang payah tu dia tak? Maka dia kata, aku takut dengan azab kubur. Sahabat dia dengar terkejut. Wahai Uthman, adakah kamu tidak mendengar bahawasanya Nabi SAW menyatakan kepada kamu, Uthman fil jannah, kamu tu ahli syurga, kamu tu bakal dimasukkan dalam syurga. Kata Sayyidina Uthman, ya, aku dengar. Nabi menyatakan kepada aku, aku akan masuk syurga. Tapi Nabi sekalipun tidak pernah memberi jaminan kepada aku bahawasanya aku akan selamat daripada azab kubur. Allah. Kita hari ini siapa yang dia Nabi pernah jamin ahli syurga kat dengan nak bergurung dengan betul yang ni? Ada? Tak ada.
Kita siapa jadi Khalifah Ar-Rasyidin? Ada tak? Tak ada. Tokoh Sayyidina Osman yang terang-terang surga, tapi bila menyebut dengan azab kubur, Allahu Akbar. Ustaz, azab kubur tu ada apa Ustaz? Dah kita tak payah cerita banyak. Kita apa? Azab bagi orang hatinya semayang. Yang pertama dia akan berteman dengan Syuja'ul Aqra, seekor ular yang besar dia sebesar tengkok unta, yang kepala dia ada 99, yang mata dia biru. Yang kedua, orang yang meninggalkan sembahyang, dia akan dihimpit oleh kubur sehingga berselisih tulang rusuk dia. Dan yang ketiga, dia ada hamparan daripada tembakau api neraka. Dan yang keempat, dia ada apa? Dia ada sekok lagi kawan dia, seekor kalajengking yang besar atas. Itu azab kubur bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Allahu Akbar. Kita jangan kata tulang rusuk terkapit. Ni nak makik lagi ni, kawan kita jari. Dia bertempit kat luruh kita. Aduh, kawan pijak jari, bukan tulang rusuk kapit. Bayangkan Allah. Tapi orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin mengaji, orang yang dia mengamalkan apa yang dia belajar, Allah Ta'ala berikan kepada dia bebas daripada azab kubur. Dan yang terakhir, iaitu orang yang selalu bersembahyang berjemaah dan dia duduk saat mengaji dan dia mengamalkan apa yang dia mengaji, Allah Ta'ala berikan kepada dia kitab amalan dia diberikan daripada arah kanan. Dan yang keempat, Allah Ta'ala beri melawati siratul mustaqim dengan mudah seperti halilintar. Dan yang kelima, dia berada dalam barisan para nabi. Dan yang keenam, dibuatkan Allah Ta'ala sebuah istana di syurga daripada batu permata indah yang pintunya 40 buah. Syurga mahligai pintu 40. Dia nak beli kasut. Masuk pintu ni keluar kasut tak ada. Dan kita bayar cara-cara kita lah kan. Nak apa besarnya syurga Allah. Allah berikan apa dalam perkara ni? Kepada orang yang rajin sembahyang jemaah dan orang yang mengaji. Dan dia mengamalkan apa yang dia ngaji. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan daripada kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita masukkan dalam azam tahun baru kita. Pastikan tiap-tiap malam aku duduk dalam majlis pengajian. Sebab apa? Walaupun Ustaz, saya tak faham Ustaz, mereka mengajar saya tak faham tauhid. Tak takluk tanjizil qadim, takluk tak hati dah. Baik duduk. Kalau tak faham, kalau tak boleh pun kita boleh buat. Kita boleh doa daripada malaikat. Malaikat siapa? Orang yang tak boleh. Ada orang sanggup terbang pergi mana? Pergi Mekah, sanggup terbang pergi jumpa ulama-ulama besar semua supaya berdoa. Maka kita mai ke masjid untuk dapat doa malaikat. Bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat sentiasa mendoakan kepada kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia ya Allah. Ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Dan orang yang duduk dalam majlis ilmu maka lebih baik daripada dia sembahyang 100 rakaat dan 1000 rakaat. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada anda sendiri pun maaf. Kasar bahasa, terdarah suara, terkurang di mana-mana. Tak masalah ibu ya. Dah baru main. Kau tempik kompang minta maaf lah, tak payah bulan lima pun tak pelan dia passion tu. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa tu korang di mana-mana kepada alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru. Kalaulah ada kesilapan, ada kesalahan, ada kekurangan, mohon tunjuk ajar. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.